السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal, kita mulakan majlis pada malam ini dengan kita mengucapkan sesungguh-sungguhnya bahawasanya kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan pertolongannya, dengan izinnya, dengan ketentuannya dan kehendaknya sahaja kita dapat duduk pada majlis yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan mengisi ruang dan peluang yang diberikan ini untuk kita mendengar beberapa zikir, wirid dan doa yang dipilih daripada zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adhkar, zikir-zikir yang kita petik, kita ambil daripada bacaan yang dibaca oleh Nabi, diajar oleh Nabi dan disunnahkan untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, kerap dan selalu kita mendengar dan diulang di antara kita, dalam hidup ini perkara yang paling mahal, yang ramai manusia mencarinya, baik orang kaya, orang miskin, berpangkat, orang biasa, siapa sahaja sangat mendambakan, sangat mengharapkan, sangat berhajat kepada perkara ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, manusia mencari, manusia mencuba pelbagai cara untuk meraih apa yang kita sebut ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan, yang mana ketenangan ini sesuatu yang tak boleh dibeli. Ketenangan ini, perasaan tenang ini tak boleh dibeli. Apa maksud tak boleh dibeli? Sebelum saya nak baca hadis kita malam ni, saya nak bawa tuan-tuan menelusuri apa yang kita nak baca, latar apa yang kita nak bincang. Manusia, dia berhajat dan dia memerlukan ketenangan. Dan sekarang antara masalah yang paling besar, masalah yang meruncing, masalah yang mencengkam masyarakat, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam,
keseluruhannya adalah penyakit kemurungan, penyakit tekanan jiwa, tekanan perasaan, depression. Perkataan yang paling popular, perkataan yang sering disebut dan perkataan yang menghantui masyarakat, depression, depressed. Masyarakat berada dalam tekanan, masyarakat berada dalam keserabutan, kerunsingan, tension. Dulu kita dengar perkataan tension, sekarang kita dengar perkataan depression. Takut tak bersebab. Ada orang dia takut tak ada punca. Ada orang dia rasa takut, dia rasa resah, dia gelisah, tapi tak ada punca. Orang tanya pasal apa dia takut, tak ada sebab, tapi dia berasa takut. Sebab itu kita akan jumpa orang yang terkena penyakit anxiety. Bisa dengar tak penyakit anxiety? Dulu kita dengar penyakit-penyakit macam darah tinggi, kecil manis, jantung. Sekarang penyakit dia jadi kompleks. Dia jadi payah nak berobat. Penyakit ni susah. Anxiety. Dia tak boleh duduk ramai-ramai kadang-kadang. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia sunyi. Dia takut tempat tinggi. Dia tengok orang, dia rasa macam orang bercakap tentang diri dia. Walhal orang tak bercakap tentang diri dia, tapi dia rasa macam orang duk bercakap tentang diri dia. So, ini yang manusia cari. Pasal itu kita tengok sebahagian manusia yang ada duit. Tuan-tuan, saya kata tadi di awal kuliah, sebab kita nak relate dengan tajuk kita di masjid ini, zikir. Saya sebut sikit Saya kata di awal tadi bahawa ketenangan ni sesuatu yang tak boleh dibeli. Tenang ni tak boleh dibeli. Saya bagi tuan-tuan nampak. Okey. Barangkali sebahagian manusia, sebahagian orang dia akan kata, kita mungkin tenang kalau rumah besar. Orang mungkin cakap, kalau rumah besar, kalau kita ada rumah yang besar, kita mungkin tenang. Okey, kita beli rumah besar atau kita buat rumah besar. Kita ada duit, kita beli rumah besar, kita buat rumah besar. Saya tak kata rumah besar tu salah, tapi saya nak cakap itu bukan satu jaminan untuk orang yang duduk di dalamnya tenang. Itu bukan jaminan. Barangkali boleh jadi, barangkali duduk dalam rumah yang besar, rumah yang luas, dengan laman yang besar, mungkin ada kolam ke, mungkin ada pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah di tepian laut ke, kan? Buat rumah tepi laut atas bukit ke, hill view ke, beach view ke, apa ke, pantai view ke apa. Tetapi adakah itu boleh menentukan kebahagiaan? Tak. Berapa ramai kita tengok artis-artis di luar negara, tokoh-tokoh yang besar, mereka juga sebahagiannya bunuh diri. Nampak kan? Okey, pergi melancong. Tidak mungkin kita pergi melancong kita boleh tenang. Pergi ada duit pergi melancong. Tadi beli rumah tak tenang, pergi melancong tak tenang. Apa yang duit boleh beli, barang, benda, tempat, masa, tetapi wang tak boleh memberi ketenangan. Dan tuan-tuan mungkin baca, bukan saya saja baca, mungkin tuan-tuan juga baca. Bill Gates. Tuan-tuan kenal tak Bill Gates? Bercerai. Bill Gates bercerai. Nak kata tak ada duit, punya sikit duit,
Orang kata tak ada duit bercerai. Orang kata tak ada duit ni tak ada duit bercerai. Kalau ada duit tak bercerai. Orang yang terkaya di dunia bercerai. Dan tuan-tuan boleh baca 2-3 orang pasangan yang kaya. Saya bukan nak anti kekayaan, tapi saya nak bagi tahu betapa mahalnya, betapa bernilainya, betapa besarnya anugerah tenang yang Allah campak ke dalam hidup orang beriman. Ada orang kata menikah mungkin tenang. Ada orang kata duduk seorang mungkin tenang. Kadang duduk seorang pun tension. Menikah mungkin tenang. Orang kata duduk tempat sunyi, duduk tempat sunyi boleh tenang. Ada orang duduk tempat sunyi gila, tension. Dia kena pergi bercampur dengan orang. Dia kata aku tak boleh duduk seorang-seorang. Aku nak kena pergi bersembang, aku nak kena pergi minum kopi, aku nak kena pergi. Nampak tuan-tuan? So ketenangan ni nak pergi tang mana? Ketenangan ni di mana kita nak jumpa? Macam mana kita nak dapat ketenangan? Ini soalan yang besar. Pasal orang kaya pun kadang-kadang tak jumpa. Orang miskin barangkali kita fahamlah kalau dia tak jumpa, dia serabut macam-macam masalah. Ni yang kaya ni. Yang tak ada nama ke, yang ada nama ke, semak perut, serabut, tension, macam-macam duk fikir. Di mana yang kata ketenangan itu? Maka agama datang. Macam-macam orang yang tak ada agama dia cari, dia tahu makan dadah, minum arak. Ada orang dia enjoy, tenang tak? Saya tak tahu. Orang enjoy akhirnya bunuh diri. So ketenangan yang kita nak capai hakiki, makna kepada ketenangan ni, yang ketenangan yang betul-betul ni. Pasal kadang-kadang orang dia cakap dia tenang, dia tak tenang. Mulut dia kata tenang, hati dia tak. Di mulut dia bahagia, hakikatnya tak. Berapa ramai orang yang boleh tangkap gambar tersenyum, boleh tangkap gambar, lepas daripada tangkap gambar tu mebal. Saya bagi contoh gambar raya. Gambar raya semua kita tengok senyum. Anak senyum, mak senyum, pak senyum. Tapi tahu tak, di sebalik senyum tu berapa kali dah mebal bergaduh. Cubit anak tu, tak mau dengar kata. Duk elok-elok, budak dia tak tidur. Tapi kita nampak di gambar bahagia, senyum. Lepas-lepas habis tangkap gambar, tayak lah, mebal lah, masam lah. Ini dia panggil apa? Fake lakonan. Hidup ini pentas lakonan. Saya boleh berlakon bahagia, saya boleh berlakon tenang, tapi hakikatnya sama ada saya tenang ataupun tidak, saya bahagia ataupun tidak, saya sayang ataupun tidak, benci ke apakah, hakikatnya insan itu sahaja yang tahu. Orang mungkin tengok, oi tenang, dia makan sekali, semua berjalan sekali. Akhir kita tak tahu lah kereta bergaduh. Nak turun dari kereta, hang turun elok lagi, orang nak tengok. Nak pergi berjalan makan kenduri, dia berkelahi tak sangka. Nak turun makan kenduri, dia pesan kat bini dia, hang turun elok lagi, orang tengok. Bagi tang ni. Cik turun kita pun nampak tenang, elok makan kenduri. Habis makan kenduri, masuk dalam kereta, mebal balik. Fake. Lakonan, drama. So ketenangan yang hakiki apabila manusia itu berjalan di atas jalan yang Tuhan atur. Maka sebab itu saya mengajak tuan-tuan, mari kita cari real peace, ketenangan yang sebenar dengan zikrullah. Allah sebut ala bi zikrillah, ketahuilah dengan ketenangan. Sebab itu hari ini ada orang yang mungkin manusia puji tak tenang, tidur tak lena. Manusia orang sanjung mungkin tak seronok, kita tak tahu. Dalam hati ni manusia ni dia saja yang tahu. Mungkin dia boleh tengok, orang boleh tengok dia, tapi dalam hati dia macam tuan-tuan tengok lembu korban lah, semua relax lah. Dalam hati dia boleh tahu. Tengok ke lembu, tengok ke kambing, relax lah.
dalam hatinya takut. Ha? Demikian lakonan manusia tu, hakikat dia diri dia saja yang tahu. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan semua untuk kita mendepani dan menempuh. Orang kata ni nak kena pergi berjalan ni, nak bagi tenang, pergi berjalan, duduk sepanjang berjalan duduk ke berkelai macam kita duduk kata, berkelai bawah semua. As-safar qit'atun minal azab, berjalan itu sepotong daripada azab. Kan? Orang kata dulu sibuk kerja sampai tak dan tengok anak bini. Sekarang tak ada kerja, duk tengok pun siapa tu jadi lagi tak ketahuan Allah. Maka hadirin mukminin, marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikrullah kepada Allah, ingat Allah. Tuan-tuan, yang penting dalam hidup ni ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala janbin. Mereka itu yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Kita kadang-kadang manusia ni, dia ingat orang lebih daripada dia ingat Allah. Dia kenal orang lebih daripada dia kenal Allah. Dia ingat orang, kan? Dia sayang pada manusia tu, yuhibbunahum kahubbillah. Quran kata mereka itu mencintai manusia lebih, sama mereka mencintai Allah atau lebih daripada mereka mencintai Allah. Pasal itu cinta kita yang paling besar pada Allah Ta'ala, rindu kita yang paling dalam, yang paling besar sekali, rindu kita kepada Allah. Ini rahsia kepada ketenangan. Pasal itu ada orang, saya jumpa banyak kan, depression. Kita pun tengok macam mana, patut aku yang depression, patut aku yang tension, dia pergi tension kan. Ini satu benda yang pelik. Okey, so kita baca satu hadis, mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat mencari ketenangan dengan membaca hadis ini, insya-Allah. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Hadis rawahu Muslim. Tuan-tuan duk baca tak? Bila baca? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ini zikir. Baca tak? Ini yang kita baca. Ini kunci kebahagiaan. Ini kunci ketenangan. Ini kunci rahsia manusia dekat dengan Allah. Manusia nak bersuluk, nak mencari Tuhan, ni kunci dia. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ini Nabi baca. Ini zikir yang tuan-tuan semua start pada malam ni kena baca. Dan zikir ni kalau siapa-siapa doa amal, dia akan jumpa di dalam al-adhkar, zikir-zikir sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Berapa kali tuan-tuan baca? Berapa kali Nabi baca? 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Malanglah kalau kita sampai kepada umur ini, sampai kepada tahap ini, sampai kepada detik ini, bukan sahaja kita tak pernah dengar zikir ni, kita tak pernah amal.
Pasal kita duduk sibuk dengan urusan-urusan yang kadang-kadang tak memberikan manfaat. Kita kata kita ada masalah, kita kata kita perlukan ubat, kita kata kita perlukan Tuhan, tapi zikir yang Nabi baca ni kita tak baca. Kita tak sibukkan, kita baca apa? Ini satu benda yang penting. Hadis ini diriwayatkan daripada Juwairiyah bintul Harith Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ni diriwayatkan daripada yang cerita ni nama dia Ummul Mukminin. Siapa dia Ummul Mukminin ni? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi yang nama apa? Juwairiyah. Juwairiyah bintu Al-Harith. Jadi isteri Nabi ni kita tahu ada banyak. Kita pernah dengar nama Khadijah, Aisyah, Saudah, lagi Zainab, lagi Safiyah bintu Huyai Al-Akhtab, kan? Dan malam ini Juwairiyah. Kita juga pernah dengar Hindun Ummus Salamah, isteri Nabi, kan? Yang mana malam ini hadis yang kita dapat ni, salah satu daripada sebab kelebihan Nabi beristeri ramai ni, Nabi ada banyak, dia panggil ta'addud zawaj ni, banyak isteri ni, menikah ramai ni, salah satu daripada kelebihan dia apa? Meriwayatkan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu hadis-hadis Nabi ni dia mari daripada jalan isteri-isteri Nabi. Isteri tu riwayat sikit, isteri ni tengok riwayat sikit, isteri ni nampak, isteri ni dengar Nabi ajak dia. Jadi pakat-pakat kutip seorang sikit ni, depa dengar Nabi ajak depa, depa lihat, depa tengok, depa sampaikan kepada kita. Ini kelebihan ada isteri ramai yang mana Nabi SAW ni berkahwin ni pasal apa? Pasal nak sampaikan pula riwayat-riwayat yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Jadi cerita ni diriwayatkan daripada Juwairiyah bintul Harith. Dia kata apa? Dia kata satu hari Nabi SAW kharaja min indiha buqrah ay awalan nahar. Satu hari Nabi SAW ni dia keluar awal. Dia keluar awal daripada rumah pergi salat subuh. Juwairiyah tak pergilah, pasal wanita ni afdal salat di rumah. Tetapi wanita boleh pergi ke masjid. Bahkan ada hadis larang suami tegah isteri daripada pergi masjid. Nabi kata jangan larang isteri kamu, wanita-wanita kamu daripada pergi masjid. Tetapi kalau dari sudut hukum, afdal mereka duduk di rumah. Wanita ni tempat dia di mana? Di rumah. Dia punya pahala dia, kalau suami nak cari pahala, dia kena mari masjid. Isteri yang bagus, isteri yang beriman, isteri yang bertakwa, dia punya tempat untuk dia cari pahala di rumah. Rumah tu tempat dia ambil pahala. Memasak, mengemas, jaga anak, jaga suami, berkhidmat di rumah. Sehingga agama ni dia suruh bini tu duduk rumah, dia tak suruh main masjid. Yang dia suruh main masjid tu siapa? Laki tu main. Bini duduk di rumah, tempat bini di rumah, berbakti, berkhidmat, pahala dia lubuk. Tempat dia nak mengaut pahala di rumah. Sebab itu wanita bila dia berkhidmat kepada suami dia, dia kerja di rumah suami dia, dia berbakti pada anak-anak dia, dia tidak menganggap itu sebagai satu bebanan, dia tak menganggap itu sebagai satu kesusahan, tapi itu sebagai pahala untuk dia.
Wanita ni bila dia duduk rumah, dia membasuh, dia mengemas apa semua. Bila azan dia tak payah main masjid, dia duduk rumah, dia sembahyang di rumah. Jangan terbalik pula. Laki pula duduk sidai baju, bang lah, hang tak pergi masjid Laki dia kata kat bini tu, hang tak pergi masjid. Hang tu pergi masjid, yang bini tu duduk di rumah. Wanita-wanita yang beriman, Quran kata kat isteri-isteri Nabi. Quran kata dekat isteri-isteri Nabi bahawa waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumah kamu. Ini sifat wanita beriman, dia tak suka keluar. Bukanlah tak boleh keluar, bukanlah kita kurung dah. Artinya ketenangan dia, kebahagiaan dia, keseronokan dia, kenikmatan dia di rumah suami dia. Itu hakikat bagi wanita beriman tu, di rumah suami dia. Quran kata pada isteri-isteri Nabi, dan tetaplah kamu di rumah-rumah suami. Mana di rumah-rumah kamu lah, di rumah Nabi SAW. Okey. Kemudian tuan-tuan, jadi dia kata, Juwairiyah ni kata dia duduk di rumah, Nabi keluar. Pergi semayang subuh. Pergi semayang. Kemudian Nabi SAW ni balik. Dia kata balik. Thumma raja'a ba'da an adha. Ba'da an adha. Dan Nabi SAW ni dia balik selepas salat duha. Dia duduk di masjid, zikir, doa, semayang duha. Lepas tu dia balik pergi rumah dia. Dia balik pergi di rumah dia, tuan-tuan. Juwairiyah tadi ni, masa dia tinggal tadi ni, duduk semayang fi masjidiha, di masjid Juwairiyah. Apa makna masjid Juwairiyah? Okey, untuk orang perempuan. Ini untuk orang perempuan lah. Ini kelebihan kalau ada rumah besar ke, ataupun rumah yang ada ruang sikit. Suatu sunnah bagi wanita ni, dia reserve satu bahagian dalam rumah tu, dia buat tempat macam dia punya privacy untuk dia salat dan baca Al-Quran, munajat dengan Tuhan dia. Macam yang dibuat oleh siapa? Siapa dia yang buat ni? Yang buat satu ruang, satu space, satu sudut, habaq lah, buatlah apa-apa, buh lah, buat macam masjid lah, mini masjid. Orang perempuan tolong buat. Ni satu sunnah. Yang ni ruang ni, cucu jangan duk main tang ni. Ni siapa-siapa jangan duk kacau. Ni masjid aku. Dia nak mangkit semayang tahajud, dia nak mangkit semayang duha, dia nak baca Quran, dia nak berzikir apa semua, tang tu. Ini sunnah. Dan ini diberikan contoh oleh siapa? Maryam ada satu kawasan untuk dia salat. Dan kalau kita tengok, memang di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang wanita-wanita ni, termasuk isteri Nabi ni, daripada ruang untuk mereka salat di situ. Jadi kita ambil lah satu bilik ke, satu ruang ke, kita buhlah di situ, Quran kita di situ, apa-apa semua di situ, kita mangkit sembahyang. Kita fokus, kita stickkan di situ. Macam yang dibuat oleh Juwairiyah ni. Nabi SAW balik, balik tengok dia duduk tangtu lagi. Allahu Akbar. Ini dia panggil toleransi lah. Kita kena bagi ruang jugalah pada isteri kita nak baca Quran, bagi ruang pada isteri kita nak berzikir, bagi ruang lah. Ini duk kira nak makan tak berhenti sat sampai kawan tu nak baca doa pun tak dan. Dia balik hembus. Bantak sat kawan tu nak berzikir pagi petang apa semua, pergi cerita di luar. Dia teteh di luar, tak dia lah PKP. Bagi ruang sikit dekat dia. Bagi dia me time. Orang putih kata me time. Wanita-wanita ni kadang-kadang dia kena ada me time dia dengan Tuhan. Dia kena ada ruang untuk saat dia nak baca Quran. Bukan ruang. Orang kita ni kadang-kadang dia ruang dia privacy dia dengan Allah. Dia mangkit tengah malam. Wanita ni dia kena bagi bersendirian. Pasal
Fatimah mengadu letih, mengadu penat buat kerja rumah. Dia pergi mengacung lah, dia pergi mengadu dekat ayah dia Nabi. Dia kata dia penat uli roti, buat kerja rumah. Laki dia Sayyidina Ali, dia kata dekat ayah dia, tolonglah bantu dia, hantar orang gaji khadam mai untuk bantu dia. Dia tak larat. Wanita ni memang dia burn out. Dia mai ke satu tahap dia akan penat lah. Biasalah dia buat kerja. Okey, cara untuk dia recharge balik dia punya tenaga ni, ni untuk wanita-wanita yang sekarang ni tambah PKP ni kan. Dulu masa tak PKP, laki dia boleh keluar, anak-anak dia boleh keluar. So sekarang ni semua duduk berhimpun di rumah, dia jadi kena fokus lebih lah, dia jadi tension. Nabi ajak dekat Fatimah untuk nak cari kekuatan, hilangkan tekanan dengan berzikir. Fatimah kata zikir yang tuan-tuan orang sebut apa tu? Zikir Fatimah. Bisa dengar tak zikir Fatimah? Zikir Fatimah tu Nabi ajak dekat Fatimah. Lepas Fatimah mengadu tak larat, buat kerja rumah, letih. Maka bila dia amal zikir tu, dia kata hilang keletihan itu daripada. Ini bisa zikir tu. Yang kata tajam zikir tu bukan sahaja spiritual, bukan sahaja kekuatan rohani, tetapi kekuatan fizikal. Dia tak rasa, lepas tu dia kata dia tak rasa letih dah. Lepas dia amal zikir tu, hilang keletihan tu. So mai mana kekuatan tu? Apabila dia boleh bercakap dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita bila kita tension, kita boleh luh. Laki kita dia bukan nak dengar sangat tension dia. Sebahagian perempuan ni dia piluh kat laki dia. Ada laki bagus dengar, ada laki kadang-kadang kita piluh tu lagi tension. Yang jenis tak ketahuan, jenis tak faham hujung pangkai ni, kita pergi habaq kat dia, lagu ni dia. Kita baik laki-laki atau wanita, kita bangkit, kita mengadu pada Tuhan. Pasal apa kita tak mengadu pada Tuhan? Laki kita mungkin boleh dengar, laki pun dengar lah kan, dengar, bagi perhatian. Bisa dengar tak Nabi punya bagus? Tuan-tuan bisa dengar tak bagusnya Nabi ni? Tak ada laki yang boleh tera dia. Aisyah biasa cerita dekat Nabi satu malam masa nak tidur, Nabi fokus layan dengar cerita tu. Tuan-tuan tahu cerita tu panjang mana? Bisa dengar tak hadis tu? Aisyah cerita pasal tajuk dia 11 orang laki-laki. Satu hari ni nak habaq kata pentingnya suami ni dia dengar isteri balik nak cerita apa tu, dia itu salah satu daripada perangai Nabi ni, dia akan bagi masa untuk dengar bini dia nak cerita. Ini cara Nabi, ini sunnah Nabi. Dia pasang telinga. Satu malam dia balik tu yang bila laki tak dengar tu yang pergi duk luh dalam Facebook tu. Lepas tu pitek laki dia. Tak bagus. Dia tengok laki orang lain bagus, dia pitek laki dia. Tak boleh buat macam tu, menjatuhkan maruah suami. Tak apa. Padahal dia kata tak boleh lah Ustaz, dia tak mau dengar. Saya bubuh dalam Facebook kan. Lepas tu laki saya ada tu. Tak boleh. Satu hari Nabi balik, tuan-tuan, Nabi balik. Aisyah kata ni, tadi ada sembang mereka ni, dia cerita laki dia, Ummu Zar'in, hadis tu. Cerita nombor 1 punya cerita laki dia macam ni, macam ni, macam ni. Nabi kata, oh. Nombor 2 punya cerita, oh macam tu ke. Dengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang laki. 11 cerita Nabi dengar daripada cerita nombor 1 sampai cerita nombor 11 lah kali Nabi. Semua Nabi respon, Nabi dengar. Dia muncul lagu ni, perangai ni, yang ni jenis perongeh, yang ni kedekut, yang ni makan banyak, yang ni penyegan, apa semua dia cerita. Nabi kata, aku kepada hang macam Abu Zar'in untuk Ummu Zar'in. Artinya apa? Salah satu daripada style Nabi ni, dia memang dengar bini dia nak cerita apa. Itu sunnah kan? Okey. Dan bagi wanita-wanita yang beriman, tiru Juwairiyah ni. Cari satu ruang, salat, doa.
Nabi balik daripada semayang tu, dia dah duha tu balik. Pasal tu kita Aidil Adha tu dia ada kaitan dengan waktu duha kan. Waktu duha tu pasal kita sembelih korban tu pada waktu duha kan, semayang raya. Okey. So Nabi balik. Apa kelebihan kita semayang duha awal ni? Di kalangan para fuqaha, mereka bincang tentang kelebihan semayang duha. Sekurang-kurangnya ada dua bahagian kita kena tahu. Satu, salat duha ni dia bermula pada waktu matahari naik setinggi. Maknanya matahari naik dan tinggi sikit. Matahari naik dan tinggi sikit. Dia start daripada situ. Kalau tuan-tuan tanya saya, semayang duha ni kita boleh buat bila matahari naik terbit tinggi sikit, lebih kurang 10-15 minit, boleh mula semayang duha. Boleh mula. Sampai bila? Sampai lohok. Dia punya time frame dia panjang. Jadi kalau tuan-tuan teringat pukul 11, pukul 12 tak semayang duha lagi, boleh semayang duha. Okey, itu satu soalan. Soalan kedua, dia kata waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik ni dia ada dua konteks. Satu, kalaulah tuan-tuan ada peluang lepas pada subuh tu, tuan-tuan duduk di tempat tuan-tuan tu, di masjid tu, jangan pi mana-mana, baca zikir pagi tu sampailah masuk betul-betul waktu duha. Sebahagian ulama sebut syuruq. Tuan-tuan salat macam yang dia buat ni, masuk waktu lepas subuh zikir, lepas tu masuk elok-elok boleh sembahyang duha ya, sembahyang. Pahala macam haji mabrur. Pahala macam haji mabrur. Sakana. Bukan haji saja, haji mabrur. Tapi dia kena sacrifice sikit lah. Lepas pada subuh tu kena zikir. Kena duduk sat. Dia kena duduk, dia tak pergi mana. Dia i'tikaf sat sampai masuk waktu yang boleh sembahyang. Dia terus bubuh 2 rakaat. Dia dapat pahala haji mabrur. Dia balik rumah, dapat, orang kena panggil dia haji dah. Nampak? Haji ya? Itu tadi aku sembahyang kan. Okey. Kedua, waktu yang afdal duha bukan waktu yang subuh tadi, yang awal tadi. Waktu yang afdal kita tengok dalam hadis, waktu panas mula pecah. Yang kita baca hadis kaki anak unta. So duha ni dia ada 2-3 time. Time yang boleh semayang, anytime kita boleh semayang. Yang kedua time awal, dan yang ketiga time the best time. So tuan-tuan boleh pilih lah. Nampak? Okey, selesai bab tu. So Nabi SAW balik, sempat lagi kita bersama. Nabi SAW balik fi masjid, dia kata ai mawdi' salatiha. Juwairiyah duduk tang tu. Ui, lama zikir. Tadi subuh duk baca zikir sampai ni Nabi balik masjid duk baca zikir. Tuan-tuan kalau balik, bini duk buat apa di rumah? Kalau tuan-tuan balik masjid, bini duk buat apa? Tengok, kadang-kadang mungkin duk basuh baju dah ke, duk apa semua, duk buat kerja kan. Abang dekat dia zikir. Kita nak tengok bini kita balik buat apa. Ada dia tengok balik bini kita baru duk semayang. Aku balik masjid dah, hang baru duk semayang. Dia tersayuk sikit lagi ni. Kan. Ini bini yang ada jugalah kan. Tapi kebanyakannya bini dia akan bangun awal pada lelaki lah. Cuma dia tak main masjid, lelaki dia main lah kan. Tapi lelaki tu pun main pasal bini mangkit. Kalau bini tak mangkit, lelaki harus. Jadi bini tu dapat pahala lah, walaupun dia tak main kan. Okey. So dia tanya dekat ay dakhala fi dakhwah wa hiya irtifa'un wa hiya jalisatun fi mawdi'at tusabbih. Faqala laha, Nabi tanya dekat dia, mazilti ala allati faraqtuki alaiha min al-julusi ala dhikrillah. Dia kata daripada tadi duduk tang ni ya, tak pergi mana-mana. Lama Nabi pergi masjid, mayang duha balik dia duduk tu. Bagus. Orang perempuan kuat, kekuatan orang perempuan ni mari daripada zikir. Kemudian Nabi ajar kepada Juwairiyah. Nabi kata apa? Nabi kata, kau nak tak? Lebih kuranglah saya terjemah. Nabi kata dia telah baca satu zikir, arba'a kalimat, yang mengandungi 4 rangkap, 4 perkataan,
yang mana 4 perkataan ini pahalanya lebih besar daripada zikir-zikir yang dibaca oleh Juwairiyah daripada subuh tadi sampai duha. Maksudnya Juwairiyah punya lama masa dia zikir yang banyak tu, yang dia baca apa semua tu, time yang dia habiskan tu dipotong, dilebih daripada apa yang Nabi SAW baca. Maksudnya kalau dia baca 4 zikir ni menyamai, lebih, bukan menyamai, lebih daripada apa yang dia baca tadi ni. Tuan-tuan, besarlah zikir ni. Sebab itu kadang-kadang kita mungkin tak ada masa nak duduk lama, kita mungkin tak ada ruang nak baca panjang. Cukup kita baca 4 benda ni, Nabi kata pahalanya sangat besar, lebih. Kalau ditimbang 4 perkara yang aku baca ni dengan apa yang kau baca tadi ni, menang 4 apa yang aku baca ni. Itu kelebihan dia. Kita baca tak tuan-tuan? Apa dia? Nabi kata, Nabi kata laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat. Tuan-tuan baca 3 kali. Tuan-tuan baca 3 kali. Okey. Ada masa sikit sebelum saya nak baca zikir tu. Kadang-kadang zikir ni ada time yang Nabi sebut bila kita baca. Ada kadang-kadang zikir ni yang Nabi sebut adat dia, bilangan dia, berapa kali nak baca. Okey. Yang ni nama dia muqayyad. Nama dia apa dia? Muqayyad. Apa maksud muqayyad? Artinya kaifiat dia ditentukan. Time dia bila, berapa bilangan telah disebut oleh Nabi. Pagi berapa kali baca, baca bila. So yang muqayyad ni ditentukan spesifik oleh Nabi. Tapi ada zikir-zikir yang bersifat mutlak, umum, yang Nabi tak sebut time, yang Nabi tak sebut berapa, yang tu bebas. Okey, ada orang tanya, dia kata kalau Nabi sebut 3, kita tak larat pergi baca 1, boleh tak? Boleh. Sebab bilangan ini bukanlah bilangan yang wajib. Kecuali yang macam benda yang wajib tu tak boleh lah. Macam sembahyang maghrib 3, tuan-tuan pergi buat 1, tak boleh lah. Tapi kalaulah contoh kadang-kadang zikir tu Nabi baca 3 kali, tuan-tuan tak baca 3 kali, boleh tak? Boleh. Bahkan kadang-kadang ada zikir yang Nabi bagi kepelbagaian, seperti subhanallah. Lepas daripada zikir sembahyang tu, ada kadang-kadang Nabi baca 10 kali, ada kadang-kadang Nabi baca 20 kali, ada kadang-kadang Nabi baca 33 kali. Yang tu pun ada. Yang pentingnya baca. Pentingnya baca. Kalau dia kata yang ni, contoh hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali. Boleh tak saya nak baca sekali? Boleh ha? Tak ada masalah. Dia tidaklah wajib. Tidaklah. Yang pentingnya istiqamah. Takut bukan apa? Hari tu dia baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Dia terus langkah 7 hari. Hari ke-8 pula baru dia baca. Yang tu tak mau. Baca 1 tak apa, tapi esok baca, lusa baca. Sikit tapi istiqamah. Itu lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apakah zikir yang Nabi ajar kita baca tu? Zikir ni tuan-tuan, ada orang kata ni macam mana boleh baca terus ke? Lepas tu nak tunggu apa lagi? Dia kata tak gaduh ke kita pergi dapat ijazah ke, tok guru bagi kat kita ke, serah kat kita ke? Tak payah. Zikir ni Nabi dah bagi, ambil terus amal. Apa dia zikir dia tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nampak? Wa ma'nahu tasbihullah azza wa jal wa tahmadihi bi'adadin jami' makhluqatihi. Maksudnya apa dia? Maksud kepada zikir ini iaitu aku memuji Allah. Dengan apa?
dengan sebanyak hitungan makhluknya, sesuai dengan keredaan zatnya, seberat timbangan arasnya, dan sepanjang kalimahnya. So makna dia kita boleh ulas panjang lah, tapi saya nak sebut tuan-tuan sikit sebelum saya tangguh. Zikir ini dimulai dengan subhanallah. Dan kalau tuan-tuan perasan, tolong note ni penting ni, mana-mana zikir yang guna subhanallah, the best zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan tuan-tuan perasan tak, masa kita rokok kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Masa kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Zikir yang paling kerap, paling banyak, paling besar, zikir yang dalam bab tasbih, memuji Allah. Next time kita syarah tentang subhanallah tadi. So balik tuan-tuan, kita tangguh kelas kita pada malam ini dengan tuan-tuan amal besok 3 kali pagi, petang 3 kali. Bila lepas subuh dengan lepas asar. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Simple, ringkas, tapi pahala dia sangat besar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.